Okey, masuk bab puasa. Satu, puasa Rabu malam ni betul. Kalau betul Khamis tu puasa, insyaAllah Khamis ni puasa insyaAllah. Kalau betul, so Rabu malam tu nak buat apa? Nombor satu, dia tulis nota ni. Nombor satu, niat. Niat buat dua. Satu, niat untuk esok nawai tu saum Ramadan. Satu lagi niat sebulan. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus hukum dia. Dan kalau kita punya zaman sangat digalakkan. Takut mangkit 2-3 hari lupa. Niat menyebabkan puasa kita sah. Tak ada niat, tak ada puasa. Jadi macam mana nak cover dia? Malam Rabu, malam Khamis ni saja sekali kena niat 30. So cara dia nanti dah habis sembahyang tarawih, niat sama-sama. Mula nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selesai habis. Malam yang kedua, niat yang kedua, hari yang sama malam tu sahaja baca Melayu pun tak apa, nak niat Arab, nawaitu sauma Ramadan kulli lillahi ta'ala. Okey. Tapi kalau nak Melayu, sahaja aku puasa 30 hari Ramadan kerana Allah Ta'ala. Siapa niat pada malam Rabu, malam Khamis ni yang first tarawih, andai kata hari-hari yang dia terlupa, selamat puasa Ramadan dia. Nombor satu. Nombor dua, bila kata siang ni puasa, maknanya kita akan belajar saum. Puasa dalam bahasa Arab keluar dua. Satu saum, macam kita niat nawaitu saum Ramadan. Satu lagi siyam, macam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Dua, sama aja. Apa maksud dia? Tahan diri. Dalam Quran yang ada 14 kali. Dalam Quran ada 14 kali perkataan saum dengan siyam. Ke-14 kali tadi itu dia menunjukkan menahan diri. Satu, menahan diri daripada makan minum macam kita buat. Satu lagi, menahan diri daripada bercakap. Yang ni Siti Maryam dalam surah Maryam. Dalam cerita Siti Maryam, ketika Siti Maryam duduk di mihrab dia tengah beribadah, tiba-tiba main satu malaikat Jibril menyerupa seperti seorang lelaki. Siti Maryam dalam mihrab ni tak pernah masuk orang lelaki kecuali Nabi Zakaria. Tiba-tiba satu hari lelaki lain ada dalam mihrab, terkejut Siti Maryam. Dia tanya, kamu ni siapa? Lelaki itu kata, saya utusan Allah. Siti Maryam kata, kamu ada mai atas apa? Dialog ni dalam surah Ali Imran. Dia kata, saya mai bagi kamu berita gembira, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Saya mai bagi tahu Allah telah memilih kamu. Sebab itu nama Maryam ada dalam Quran, nama perempuan lain tak ada dalam Quran. Pasal walaupun isteri-isteri Nabi, contoh surah At-Tahrim awal cerita pasal isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu kita Ummul Mukminin Siti Aisyah, Siti Hafsah dan sebagainya, tak sebut nama mereka. Isterinya Fir'aun Asyah tak sebut juga nama dia. Itu isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, tak sebut nama dia. Bila sebut senarai nama Imra'atun di hujung surah At-Tahrim pun tak sebut nama bawah. Contoh Maryam sebut wa Maryam, clear. Sebab apa? Simple ulama sebut, orang macam Maryam tak akan berulang dua kali. Orang macam perempuan lain insya-Allah ada atas muka bumi ini banyak-banyak kali. Orang macam Siti Maryam tak ada, sekali saja dalam seumur hidup. Dia seorang saja. Sebab tu Allah sebut nama Siti Maryam.
Okey. So Siti Maryam dia kata, aku tak pernah sentuh siapa-siapa. Hang mai nak buat jahat kat aku ke? Lelaki tadi kata, aku utusan Allah. Kamu mai sebab apa? Saya mai nak abang kata, kamu dipilih oleh Allah. Allah sucikan kamu, pilih kamu di atas perempuan semua sekalian alam. Wastafaki ala nisa'il alamin. Semua alam takkan ada perempuan lain melainkan Siti Maryam seorang saja. Apa yang akan jadi pada saya? Siti Maryam tanya lagu tu. Maka lelaki tadi yang merupakan malaikat Jibril kata apa? Allah nak bagi kamu mengandungkan anak, namanya Isa bin Maryam, namanya Isa. So nama pun Allah dah pilih, dah siap. Maka lelaki tadi meniupkan roh dalam perut Siti Maryam. Tuan-tuan tengok saya dalam rahim Siti Maryam. Tengok saya elok. Sikit saja. Tak berhajat nak bawa benda pelik-pelik pada, nak habang saja, kut-kut orang tak perasan. Sebab bila kita baca nanti kan tuan-tuan nak khatam Quran, tuan-tuan nak baca makna, saya habang siap-siap. Apa dia? Siti Maryam mengandung itu adalah miracle. Jadi dia tak mengandung 9 bulan. Boleh faham? Dia tiup terus mengandung, esok lahir anak. Boleh faham kan? Sebab itu dia punya keadaannya orang tak perasan. Dia terus bawa dia repi. Boleh faham kan? Sebab saya tak agak mungkin ramai orang rasa mengandung 9 bulan. Sebab dia kata mengandung kan, dia kita tak perasan, kita itu miracle. Sebab kalau dia mengandung 9 bulan, takkanlah orang tak perasan perut dia ada perut. Jadi Siti Maryam dah, dia jumpa malaikat tiup roh tu, esok tu dah nak lahir anak dah. Dia bawa diri dia. Dia pergi jauh melahirkan Nabi Isa. Nama tempat tu ialah Baitul Laham. Baitul Laham, tak Baitul Maqdis. Macam mana kita tahu nama dia Baitul Laham? Peristiwa sebelum ni, Isra Mi'raj, Nabi berhenti 4 tempat. Pertama Madinah, kedua tempat Nabi Musa duduk berteduh bawah pokok, kemudian tempat Nabi Musa Bukit Tur Sina, kemudian Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Itu disebut Nabi berhenti semayang 2 rakaat. Boleh faham? Okay. So dekat Baitul Laham lahir Nabi Isa. Bila lahir, Siti Maryam kena balik, nak masuk mihrab balik. Jadi bila balik ada baby. Macam mana nak cerita ke orang? Tiup terus mengandung lah. Lagi orang tak boleh baca, tak boleh masuk akal. Maka Allah ilhamkan malaikat beritahu dekat Siti Maryam. Apa kata dia? Faquli, katakan olehmu wahai Maryam. Allah Ta'ala beritahu dalam surah Maryam, bukan surah kanan atas. Faquli, kamu kata, inni, dengar elok, inni nadhartu lirrahmani sawma. Ada perkataan sawma ada dekat situ. Saya bernazar untuk puasa. Puasa dekat sini tak mau makan minum apa dah. Saya bernazar tahan diri saya daripada buat apa? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tak bercakap dengan mana-mana orang. Jadi bila orang tanya Siti Maryam balik, Allah dah ajak dah cara nak jawab. Jadi Allah kata apa? Boleh kata kamu bila orang tanya, aku puasa tak mau cakap dengan siapa-siapa. Dia kat sini puasa maksud menahan diri. Mana imam? Azan ke terus saja. Terpulang pada tuan-tuan, tak ada masalah. Saya okey saja. Dia punya bunyinya macam ni, yang tu hujung tu lurus ya. Dia punya bunyi dia. Alah, terus aja lah. Baik, khair, insya-Allah. Terima kasih. Siti Maryam balik. Bila balik memang betul orang tanya, Siti Maryam duduk dalam mihrab, anak imam besar, balik baby. Balik dia bertanya, ya Maryam, ini siapa? Maka Siti Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sawma.
saya nazar menahan diri. Sebab itu nanti bila kita puasa, antara benda yang akan kita buat adalah menahan diri. Ini sikit je lah macam falsafah sikit lah. Kan kita tahan diri kita daripada makan kari pap di siang hari. Kita tahan diri kita daripada makan cendol di siang hari. Kita tahan diri kita daripada makan nasi gandak siang hari. Kita tahan diri kita hari ni tuan-tuan makan apa hari tadi, nasi kuah taruatah ke apa. Kita tahan diri daripada makan yang tu. Nanti bila Ramadan, apa ulama kata, nak bagi tahu dekat semua orang, kami orang Islam, kalau Allah suruh kami tahan diri daripada makan yang halal pun kami tahan, hak yang haram kami tak dekat tu ya. Itu maksudnya. Nak abang, dia punya declaration dia tu nak abang ke orang bukan Islam, dia nak tengok kita ataupun kita sebenarnya nak faham apa dia. Kami, kalau Tuhan kami kata jangan makan yang halal sekalipun, kami tahan diri kami daripada makan, apatah lagi kami nak menghampiri yang haram, jauh sekali kami tak akan main. Ini falsafah bulan Ramadan. Waktu siapa yang puasa, insya-Allah dia akan tahu jaga diri dia daripada ambil benda yang haram. Dia jaga. Yang tak puasa tu yang kacau sikit. Asal masuk Ramadan dia rasa berat. Dia bukan apa, maafkan saya sebut tadi, dia ada lawan dia. Kan tadi saya kata siapa yang excited, rasa seronok, syurga kata aku mau ni. Lawan dia itu lah. Sebab tu dak ulama sebut tanda-tanda orang yang kalau neraka syok dekat dia bila main Ramadan dia rasa berat. InsyaAllah orang masjid tak ada begitu. Orang masjid orang masjid tak ada masalah. Tapi kalau orang masjid rasa berat juga tak tahu lah. Itu contohnya. Tapi orang masjid insyaAllah lah. Masjid pun dia main sunat dia main juga nak masjid. InsyaAllah tak ada masalah. Itu tak risau lah. Risau orang luar sana ni kesian, dia tak berkesempatan. Saya Ramadan ni dia jadi macam lomo, orang besar, dia jadi macam kacau sikit. Kesian kat dia. Harap-harap video kita ni dia dapat tengok lah. Dia dapat lah faham kata bulan Ramadan tu besar. Dia excited lah. So ada setengah orang tanya, ada setengah orang tanya, kita biasa kuliah, orang tanya soalan. Ni saya nak tanya soalan, dia tanya begitu. Dia nak tanya apa, Haji, nak tanya apa? Orang yang berdosa macam saya ni, dia kata begitu. Orang yang berdosa macam saya ni, layakkah Lailatul Qadar? Dia tanya begitu. Kadang-kadang kita macam terfikir tak, siapa dia berfikir kalau betul? Terus kita jawab lah, kita beritahu. Kalau Tuan Haji rasa Tuan Haji berdosa, dan saya yakin bukan Tuan Haji seorang hanya berdosa, kami semua pun berdosa. Kalau Tuan Haji rasa Tuan Haji berdosa, kita lah orang yang paling layak untuk dapat malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Boleh hapus semua dosa kita. Orang macam kita lah patutnya exaggerate, looking forward untuk dapat Lailatul Qadar. Pasal dah kita berdosa tahu, dapat Lailatul Qadar, dia khalas. Man qama Lailatul Qadar, Nabi sebut kan, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan malam dia, makna puasa siang tu apa, malam tu kalau dia hidup Lailatul Qadar, katalah puasa ni takkan tahan diri dia duduk diam senang. Malam tu Lailatul Qadar, katalah malam 27 apakah, dia semayang tak berhenti, dia tarawih, dia baca Quran. Orang macam ni man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampun semua dosa dia. Tentu memang saya mana boleh Nabi kata siapa ambil malam Lailatul Qadar Allah ampun dosa dia semua. Kalaulah malam Lailatul Qadar untuk orang yang tak berdosa, faham tak? Faham tak maksudnya? Mana boleh Nabi Muhammad kata Lailatul Qadar ni untuk orang yang tak berdosa sajalah. Jadi bila dia dapat, Allah bersihkan diri dia. Tak logik lah. Hadis Nabi kata siapa
menghidupkan Lailatul Qadar. In fact, bukan Lailatul Qadar saja, hadis Nabi ada banyak. Hadis Nabi pasal Ramadan ada banyak. Bukan satu, bukan dua. Ini pun sepasal juga. Setengah orang bila dia cerita pasal hadis Nabi tentang sesuatu benda, seolah-olah macam sekali ya Nabi cakap. Jangan cakap lagu tu. Saja aja saya tanya tuan-tuan. Tadi kan kita kata saya Ramadan yang ke-30, tuan-tuan Ramadan 40, 50, 60, betul? Saya tanya. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi berapa kali Ramadan? 9. Tuan-tuan lagi banyak Ramadan daripada Nabi. Nabi 9 kali ya Ramadan. Ramadan fardu tahun kedua hijrah. Nabi tahun kedua hijrah lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nabi wafat. Tahun yang Nabi wafat, Nabi khatam 2 kali Quran. Lepas Ramadan masuk Rabiul Awal tahun depan tu Nabi wafat. Nabi Ramadan 9 kali ya. Haji lama lagi daripada Nabi Ramadan. Jadi kalau Nabi 9 kali jumpa Ramadan, kalau sekali Ramadan 30 hari, 9 kali bukan berapa? 9 kali 30, 270, betul? Takkanlah 270 hari Nabi ada dalam Ramadan. Hadis Nabi satu ya. Tak logik. Mungkin satu hadis ni palsu, tapi ada lagi 269 hadis lagi. Jadi jangan bagi orang takut. Apa ni hadis palsu apa? Jangan buat lagu tu orang takut nak beribadah. Takkan Nabi cakap sekali lah. Logik lah. Betul? Itu saya selalu nak pesan supaya orang faham. Jadi Nabi bukannya sekali je hidup. Nabi hidup 63 tahun. Ramadan ni Nabi bagi hadis ni, Ramadan ni Nabi bagi macam-macam. Jadi hadis tadi bukannya Lailatul Qadar saja. Hadis nak ampun semua dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ampun dosa terdahulu, ampun dosa sekarang. Hadis yang kedua, man qama Ramadhana. Tadi shoma, man qama mana sembahyang tarawih. Siapa sembahyang tarawih, menghidupkan dia tarawih dengan tadarus dan sebagainya, Allah ampun dosa dia yang terdahulu dan yang akan datang. Lagi hadis yang lain, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah ampun dosa dia terdahulu dan yang akan datang. Kalau hanya Ramadan dan segala keistimewaan dia untuk orang yang baik, habis ampun dosa tu untuk Allah. Faham? Bulan ni sebenarnya untuk pendosa macam kita, untuk kaut sebanyak mana kita boleh dapat. Tuan-tuan yang duduk kawasan elit macam ni patut kena ada dah standby tabung yang untuk nak guna bagi sedekah bulan Ramadan saja. Jangan kacau duit ni. Tabung. Siapa derma di bulan Ramadan jauh, ni hadis Nabi yang lain, jauh lebih baik daripada 11 bulan yang lain. Sama macam siapa bagi sedekah di hari Jumaat lebih baik daripada 6 hari yang lain. Baik, siapa yang jangan salah faham lah. Dia ni sakit bagi Ramadan, bulan lain dia tak bagi. Dia bagi Jumaat, dia tak bagi bulan. Bukan. Maksudnya kalau dia bagi tiap-tiap hari RM1, RM1 yang dia bagi hari Jumaat tu jauh lebih baik daripada RM1 yang dia bagi di bulan yang lain. Kita baru baca hadis ni, baru satu rangkap, tapi bawa lagi. Hadis dia tadi, syahrun azimun mubarakun. Ni nyawa siapa pula bunyi? Tadi dah seorang dah orang kedua pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa nama? Tadi kita kata apa? Syahrun mubarak azimun mubarakun fihi lailatul khairum min alfi syahrin. Betul? Baru satu rangkap. Bawahnya puasa di siang harinya. Baru tangguh. Belum lagi masuk malamnya nak kena hidup. Belum lagi dekat sambung